صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang dikasihi pentas kita pada pagi ini, Ustaz Sofi Allah, alhamdulillah mendapat bersama kita lagi pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan selamat sekalian. Alhamdulillah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita. Alhamdulillah. Dapat berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat untuk bertemu dengan Ustaz kita. Alhamdulillah. Di atas nikmat yang betul sekali Allah punya kepada kita, dapat bersama Al-Quran, dapat bersama Ustaz untuk menghuraikan, mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan dapat kita sama-sama memahami penting tafsir ini kita faham dia untuk kita amalkan. Mudah-mudahan orang sedikit masa ayat-ayat yang dia tafsir, mudah-mudahan kita dapat faham dan beramal dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini kita habis dapat ini semua bersama ini surah As-Sajdah. InsyaAllah hari ini kita start dengan Allah. Jadi daripada Luqman yang surga kali 41 setelah 41 surah yang ke-31 ni untuk itu yang ke-21 ni. Mari kita bersama Ustaz untuk meneruskan mengambil kefahaman apa yang kita bisa. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita diberi kesempatan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berada di masjid, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang banyak rahmat yang dicurah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita dapat bersama-sama dengan Al-Quran Karim, kita membaca dan kita cuba memahami ayat Quran, dan kita tekad untuk menterjemahkan Quran dalam realiti ataupun dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an lis-sahibi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi motivasi kepada kita semualah supaya sentiasa kita nampak, kita bina hubungan dengan Al-Quran Karim. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah Quran, hayatilah Quran, kerana sesungguhnya pada hari kiamat syafi'an li sahibihi, Quran akan bagi syafaat kepada orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran Karim. Dan juga sebenarnya kita bahas sebelum ini lah, Al-Quran ini, baca Quran, ngaji Quran dan sebagainya adalah sebaik-baik hijrah yang dilakukan oleh mana-mana hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengaji dan mengajar Al-Quran Karim. Khairukum man ta'allama al-Quran, sebaik-baik kamu adalah orang yang mengaji dan mengajar Al-Quran Karim. Itulah supaya kita termasuk dalam apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah untuk hari ini kita akan mula surah baru, iaitu yang dikenali sebagai surah Luqman. Ya, seperti biasa sebelum kita masuk pada huraian dia, sama-sama kita baca insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. 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 Alif
للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون في ضلال مبين. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat baca banyak daripada surah Luqman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah ini kita akan baca dalam bagian ini satu daripada surah baru ini insyaallah, iaitu dikenali sebagai surah Luqman. Surah Luqman
Iaitu surah ini adalah surah yang ke berapa? Surah yang ke-21, juzuk yang ke-21, surah 31, kemudian ayat dia 34 ayat. Surah ini tuan-tuan semua dinamakan surah Luqman. Setiap surah ini dia ada nama tersendirilah. Nama pun kadang-kadang sesuai dengan perbincangan utama dalam setiap surah itulah. Kita ada surah Baqarah, surah Al-Imran, Al-In'am, An-Nisa dan sebagainya. Di mana nama surah ni kadang-kadang dia melihat dari segi apa dia ni, ada sesuatu di permulaan surah dia ambil. Ada sesuatu dia melihat dari segi kandungan ataupun topik asasi yang dibincang dalam surah tersebut. Contohnya surah Al-Kahfi ataupun surah Maryam dan sebagainya. Hari ini adalah surah Luqman. Dinamakan surah Luqman sebab dalam surah ni ada beberapa ayat insya-Allah yang kita akan bincang minggu akan datang ni berkaitan dengan kisah satu orang yang cukup hebat yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai model kepada penterbian anak. Saya rasa tajuk kita cuma sangatlah tajuk yang ramai-ramai manusia dalam dunia ni tentu semua Allah Taala pilih satu pribadi yang dinamakan sebagai Luqman. Dan kita tengok bagaimana apa dia ni contoh atau model dia didik anak dia dan bagaimana proses dia didik anak dia. InsyaAllah kita rasa kita boleh ambil pani contoh-contoh yang kita belajar daripada Luqman, bagaimana langkah-langkah atau proses dia bina anak dia daripada awal sampailah boleh pikul risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana cerita Luqman ni dia akan bermula pada ayat yang ke-12. Saya rasa insya-Allah minggu akan datang kita akan bincang secara panjang lebar dan kita akan ambil mutiara-mutiara pendidikan atau tarbiyah daripada awal sampai akhir yang ditunjuk oleh Luqman Al-Hakim, satu-satunya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai-ramai orang dalam dunia Allah Taala pilih dia untuk jadi model kepada kita. InsyaAllah kita akan bincang detail insya-Allah. Kemudian surah ni sebenarnya tuan-tuan semua, kalau kita tengok dari segi apa dia ni dia panggil penurunan surah ni, dia turun kalau ikut cerita mengatakan bahawa dalam satu kitab kata dia turun di saat-saat akhir Nabi SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dikatakan anak sejak apa dia hijrah ataupun sebelum hijrah. Ayat ini turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segi penurunannya turun lepas daripada surah As-Saffat. Dan kata lain surah ini masih lagi termasuk dalam kategori surah Makkiyah lah. Sebab itulah perbincangan dia pun fokus kepada 3 perkara. Yang pertama sekali adalah ketuhanan atau uluhiyah ataupun ilahiyat. Yang kedua adalah risalah. Yang ketiga ialah kaitan dengan hari kebangkitan. Itu fokus utama yang dibincang dalam surah Makkiyah, termasuk surah yang kita akan bincang ini. Kalau kita perhati kepada ayat pertama, insyaAllah kita akan masuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa dia ni? Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di mana kalau kita perhati kepada sebab nuzul lah. Turunnya ayat ni kalau mengikut apa yang disebut dalam kitab terbaik saya ni, ada kitab-kitab lain yang mengatakan bahawa surah Luqman itu turun apabila orang Quraisy dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Luqman. Rupanya maklumat Luqman yang dia ada dari kalangan dia orang, maka dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Luqman. Bagaimana kebaikan dia, bagaimana cara didik anak dia dan sebagainya. Maka sekali itu yang surah ni. Itu dikatakan macam itulah. Ada juga mengatakan itu antara sebab Allah Ta'ala turun surah ni. Ayat pertama ialah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ni bagi huruf muqatta'ah. Kita dah bincang banyak sebelum ni bagaimana pandangan ulama terhadap surah ni. Ada pandangan ulama mengatakan dia termasuk dalam ayat mutasyabihat, di mana kita tak tahu apa dia makna dia ke apa. Sebab itulah setengah ahli tafsir mengatakan Allahu a'lamu bi muradihi. Makna Allah Ta'ala sahaja yang tahu kehendak sebenarnya makna kepada ayat atau kepada makna kepada huruf al-muqatta'ah. Dan juga ada pandangan mengatakan maknanya ini adalah satu perkara mukjizat lah. Mukjizat Quran itu sendiri di mana Allah Ta'ala sebut ayat-ayat ini ataupun kalimah-kalimah macam ini supaya nak cabar orang musyrikin kota Makkah Al-Mukarramah, orang pakar dalam bahasa Arab, supaya maknanya Quran sebenarnya yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini adalah terdiri daripada huruf-huruf ni. Maknanya Quran ada daripada bahasa Arab, huruf-huruf yang kamu cakap. Kalau kamu benar-benar apa dia ni mampu, bawalah apa sebenarnya Al-Quran tadi.
Kata lain maknanya sebahagian daripada mukjizat Quran lah. Dia mencabar orang musyrik kata Makkah al-Mukarramah supaya apa dia ni hebat macam mana sekalipun supaya dia bawa seperti mana Al-Quran kan. Ada pandangan mengatakan Al-Quran sebagai apa dia ni untuk nak ajak dia orang supaya perhati kepada Al-Quran kan. Sebab orang musyrik kata Makkah ni tuan semua dia bimbang takut orang yang terpengaruh dengan ajaran Quran. Maka cuba ikhtiar bagaimana untuk mengelak orang daripada jangan dengan Quran. La tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi. Dia mesti sama-sama dia orang supaya jangan dengan Quran dan kita buat satu benda yang lara yang buatkan orang tak boleh perhati pada Al-Quran tadi. Maka turunnya ayat-ayat begini. Perkataan sebagai satu macam apabila turun ayat ni supaya orang boleh bagi perhatian tadi. Satu kaedah Allah Ta'ala nak buat perhatian pada dia orang supaya dia dengar atau baca Quran atau perhati pada Quran, di mana ayat ini sebagai apa dia ni nak ajak dia orang dia dengar kalimah satu kalimah yang luar biasa menyebabkan dia ni akan beri perhatian kepada Al-Quran tadi. Itu ada dibincangkan ulama tafsir lah. Kenapa rahsia di sebalik huruf muqatta'ah ataupun alif lam mim dan sebagainya ni dia disebut di permulaan ayat. Kemudian ayat yang kedua ialah tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ia ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi hikmah dan kebenaran tetap kukuh. Tilka ayatul kitabil hakim. Ayat-ayat Quran yang sebenarnya itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni yang mengandung hikmah yang begitu hebat sekali lah. Hakim mana hikmah? Hikmah maknanya apa dia bijak kebijaksanaan atau comel lah bang kan. Sebab itulah kalau kita baca Quran tuan semua memang segala-galanya adalah hikmah. Contohnya bagaimana Allah Ta'ala pilih kalimah. Kata kalau kita kaji bahasa Arab ni Allah Ta'ala dia pilih kalimah yang Quran itu hebat kalimah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia segi kepada lagi semua sudut. Dari segi apa tajuk dia segi pembincangan dia segi penyusunan dan sebagainya. Dari segi punya sayang dan segala-gala yang dibawa oleh Quran adalah satu benda yang terbaik yang mengandungi kebijaksanaan. Dan al-hikmah juga tuan-tuan semua, mana Quran kalau kita buat betul-betul ada sesuatu yang mengandung kecacatan ataupun kecelakaan. Nak ceritanya Quran yang Allah Ta'ala turun kepada kita memang cukup hebat semualah. Hebat dalam semua segi tuan-tuan semua. Kan? Sebab kalau kita ngaji ulum Quran ke apa semua dia akan bincang habis. Bagaimana dia seluruh amal kehebatan yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Bermula daripada macam saya sebut tadi lah. Bermula daripada pemilihan kalimah apa-apa semua kan. Tajuk perbincangan, apa penyusunan, apa-apa semua. Kalau kita perhati kita akan nampak sangat comel lonten dia panggil dalam bahasa Kelantan. Comelnya ataupun sesuai apa dia ni ajaran dia Al-Quran diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil tilka ayatul kitabil hakim. Quran makna mengandungi apa dia ni mengandungi hikmah dan kebenaran yang kukuh. Ini semua adalah petanda kepada kita bahawa Quran ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maknanya ini mukadimah yang begitu comel dan terus kita bahawasanya Quran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca kepada manusia sebenarnya kepada para nabi dah. Kehebatan yang ada Quran sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang punya sifat yang hakim, yang maha bijaksana, yang kuasa dan sebagainya. Kemudian Al-Quran itu tuan semua hudan wa rahmatan lil muhsinin. Tujuan Al-Quran itu kepada dia sebenarnya. Quran yang begitu hebat, Quran yang maha hebat segala-galanya tuan semua. Apa tujuan yang ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam ayat yang ketiga yang Allah Ta'ala cerita tentang apa dia matlamat ataupun tujuan di sebalik Al-Quran ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali ialah hudan sebagai petunjuk. Yang kedua ialah rahmah sebagai rahmat. Rahmat bagi orang yang berbuat kebaikan. Mana yang pertama sekali kita terus Al-Quran hudan bagi petunjuk adalah bimbingan kepada manusia, mengeluarkan manusia daripada kesesatan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran kita terus semua dia adalah apa dia ni kita panggil apa dia ni dia adalah apa dia ni petunjuk bawa manusia daripada kekufuran ataupun daripada kesesatan kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok tuan-tuan semua itu perhati kepada masyarakat Arab lah.
Sebelum tu Al-Quran tu bagaimana kehidupan dia kan. Kita selalu sebut tuan-tuan semua di mana kehidupan dia dalam semua segi kita kira fair lah hidup dia. Dari segi akidahnya, dari segi budaya hidupnya, dari segi ekonominya, dari segi apa dia, politik sebagainya memang betul sangat. Maka Al-Quran mari adalah bimbing dia, hudan, bawa dia kepada kebaikan semana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya pernah sebut satu kalimah yang diucap oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia rasa Quran ni memang satu benda yang cukup istimewa untuk dia orang. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam fa idza ta'ayna al-'izzah li ghairihi azallana Allah. Kami adalah satu kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Taala sebab Islam dan sebab Quran ni lah. Kalau kami cari selain daripada Quran, cara lain daripada Islam ni, maka kami akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu perasaan yang dirasa oleh orang dulu itu semua. Apabila hidup dalam jahiliyah, apabila terima Islam, dirasa sangat Quran adalah hudan. Quran adalah sebagai petunjuk ataupun pembimbing kepada mereka. Yang kedua pula, Quran rahmah, kan, buat rahmat kepada manusia. Kita boleh tengoklah bagaimana Quran dan tu semua diatur kehidupan kita lah. Kan, rahmat, antara rahmat ialah dia selamat kita daripada binasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Quran bagi tu yang ajar cara kepada kita bagaimana nak bina diri kita, bagaimana nak bentuk diri kita, bagaimana nak selamat diri kita daripada binasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil rahmat. Kan? Mana tadi selamat daripada kesesatan. Kemudian dalam dunia ni banyak panduan-panduan Quran memang dia buat kebaikan kepada kita. Ataupun apa yang disebut sebagai apa dia ni? Rahmah. Kan? Ataupun sebagai kebaikan yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itulah tentu semua di antara dua tujuan besar lah. Dua besar di mana Quran itu ada hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat kepada manusia. Rahmat Quran ni, petunjuk, hudan dan rahmat ni kepada siapa tuan-tuan semua. Dan sebab Quran walaupun comel macam mana sekalipun, kadang-kadang ada setengah orang tak terasa pun kehebatan Quran. Ada setengah orang kadang-kadang apa dia tak rasa nikmat pun dengan sebab Quran ke. Boleh tengok orang Arab kan. Bila Allah Ta'ala turun Quran, ada setengah orang tu tak ke mana menyebabkan dia bermasalah kadang-kadang. Kan? Mana bermasalah macam mana apabila tak ikut Quran kan, jadi kehidupan dia bermasalah lah. Kan? Sebab itulah hudan rahmah ni Allah Ta'ala pilih kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Iaitu hudan rahmah ni kepada muslimin, iaitu orang yang apa dia ni, orang yang apa dia, orang yang buat baik, orang yang orang yang apa ni, orang yang apa dia ni, orang yang berbuat kebaikan. Sebab itulah mana saya sebut tadi lah, Quran maknanya lepas Quran ni Allah Ta'ala bagi panduan dan bagi rahmat kepada siapa-siapa yang dia kehendaki, khususnya di kalangan orang yang baik. Dipanggil al-muslimin, iaitu orang yang apa dia sentiasa atau orang yang buat baik lah. Okey. Sebab itulah tentu semua kita alhamdulillah di antara orang yang apa dia ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat rahmat dan untuk dapat hidayah daripada Al-Quran Karim. Di mana contoh tuan-tuan semua orang yang muslimin ni, contoh orang muslimin yang dapat petunjuk, yang dapat rahmat daripada Al-Quran, dari ciri-ciri dia. Dan ciri al-muslimin maknanya muslim asalnya makna dia orang baik, ya, ataupun orang yang ada sifat ihsan. Ihsan kepada ihsan ni mana yang disebut oleh Nabi SAW. Ihsan ni orang itu memang dia benar-benar beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kalau tengok dalam hadis Nabi dia, apabila Jibril dia tanya Nabi SAW mal ihsan, apa dia ihsan? Nabi menjawab dan kata ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan maknanya orang yang bagi penuh sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah dia tengok Tuhan, seolah macam itulah. Dan kalau tak tengok Tuhan pun dia rasa Allah Ta'ala sentiasa tengok dia. Lepas tu kita panggil orang yang ihsan. Kan? Maknanya orang macam ni saja yang akan mendapat panduan hudan ataupun rahmat daripada Quran. Kemudian lepas tu Allah Ta'ala sebut bagaimana ciri-ciri orang muslim ni. Orang yang dipanggil orang ihsan ni, sana ada 3 ciri semua yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, orang ihsan ialah sifat dia ialah allazina yuqimunas salat. Iaitu orang yang apa dia ni, orang yang melaksanakan solat. Yuqimus salat maknanya orang benar-benar melaksanakan ibadat solat lah. Sebab tu dalam Quran dia guna kalimah iqamah. Di sembahyang arti kata lain maknanya melaksanakan solat dan keadaan comel sungguh.
Dia jaga dari segi apa, dari segi apa dia ni, hukum dia, dari segi apa dia ni, dari segi syarak hukum ke apa semua, dari segi hati dia jaga juga. Ya, sebab mana itu semua, apa dia, kalau orang benar-benar melaksanakan sembahyang, dia akan sembahyang akan berfungsi lah. Sebab itulah maknanya orang muslim ni orang yang benar-benar melaksanakan solat, di mana solat tu berpoliti. Kan, solat berpoliti ni kena jaga habis lah. Apa yang dituntut dalam Islam supaya itu melaksanakan solat ni, dari segi syarak hukum ke apa semua, antaranya dari segi hati, khusyuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sembahyang yang benar-benar sembahyang memang sembahyang keluar natijah dia. Sembahyang yang disebut oleh Allah Taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini sembahyang inilah sembahyang yang cukup power dah ni. Sembahyang yang benar-benar pada dia ni beri kesan kepada kehidupan manusia. Padilah kita minta semua kepada Allah Taala, minta Allah Taala jadikan kita termasuk dalam orang yang melaksanakan sembahyang, mendirikan sembahyang, bukan melaksanakan sembahyang. Tak, mendirikan sembahyang itu kata lain, buat dalam keadaan comel, buat dalam keadaan mulia. Allahumma ja'alna mimman yuqimus salah. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang yang mendirikan sembahyang. Jadi tentu semua di antara dipanggil syarat ataupun ciri yang pertama orang muslimin tadi yang akan dapat panduan daripada Al-Quran ialah orang yang benar-benar melaksanakan ibadat solat. Kata lain, dia jaga sungguh hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ciri-ciri orang yang muslimin ni ialah wa yu'tuna zakata, itu orang yang menunaikan zakat. Jadi maknanya harta yang Allah Taala bagi dia, dia tak bakhil. Siapa masa, siapa hak yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan melaksanakan zakat. Zakat ni banyak bentuk lah, zakat harta dan sebagainya, ke mana kita boleh tak megah lah. Yang penting dalam kehidupan seorang muslim ni adalah maknanya di mana di segi ikatan dengan masyarakat, harta dan sebagainya, dia tak sayang untuk apa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk bagi bantuan kepada orang-orang yang terlantar di masyarakat dalam bentuk zakat. Lepas tu Quran Allah semoga kita perhatilah dalam Quran banyak tempat yang Allah Taala letak sekali, alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakat. Aqimus salata wa atuz zakat. Sebab agama Islam ni memang dia cakna dua-dua lah. Pertama sekali dengan Tuhan kena jaga, yang dia panggil hablullah, jaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk dalam bentuk ibadat berbagai-bagai. Yang kedua pula ialah kita bina hubungan dengan masyarakat, antaranya ialah melalui zakat dan sebagainya. Kan, maknanya Islam ada dua perkara tu semua. Maknanya dengan Allah Ta'ala pun dia kena sya'nul lebih, dengan manusia pun dia kena jaga juga. Inilah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga pula tu semua, di antara ciri orang muslim ialah wahum bil akhirati hum yuqinun, iaitu orang yang apa dia ni yakin dengan adanya hari akhirat. Itu maknanya di antara tiga ciri ya, orang ni adalah orang yang dapat manfaat daripada Al-Quran Karim. Sebab keyakinan daripada hari akhirat kata semua dia akan membuahkan hasil lah. Ini penting, maknanya keyakinan daripada hari akhirat akan membuahkan hasil yang berbagai-bagai. Antara yang kita bicara sembahyang. Kalau orang itu beriman pada hari akhirat, dia akan jaga diri dia, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dia bersungguh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersungguh berubah dan segala-galanya. Ini kepentingan berkaitan dengan apa dia ni, keyakinan kepada hari akhirat. Betullah Nabi SAW semua di dalam dalam dakwah dia dan sebagainya, terutama di kota Makkah Al-Mukarramah, penekannya dia kepada benda-benda inilah. Sebab kalau manusia ada tua semua, maknanya keyakinan kepada hari akhirat memang cukup. Tak, maka sudah pasti makna amal-amal lain akan berlaku dengan mudah dalam kehidupan dia orang. Orang yang yakin pada akhirat akan kawal diri dia. Dia tak mudah terjebak dengan barang-barang maksiat. Sebab dia yakin bahawasanya di sana akan adanya hari pembalasan. Dia akan jadi orang warung, tak mudah apa dia ni, tak buat benda fasih. Sebab dia yakin bahawasanya dia akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat. Kemudian dia dengan masyarakat pula dia akan buat terbaik. Sebab dia faham tu semua. Kalau dia pergi pada hari akhirat, maknanya dia sentiasa nak seumur, maknanya dia akan dipelihara, amalan dia akan dipelihara di hari akhirat. Kemudian amalan dia akan dicek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian amalan dia akan nilai dan sebagainya. Sebab itulah dia akan bagi tumpuan sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebagai contoh tu saya nak sebut sikit bagaimana sifat orang beriman pada hari akhirat ni. Dia mudah sangat, suka sangat untuk buat kebajikan. Kadang-kadang memang dia luar biasa tu panggil. Kita pernah dengar bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum dia tengah makan tu semua, dia makan pertama sebutir dah. Sebutir lagi nak habis dah pertama kan. Sebutir lagi ya. Jadi kita kira sekejap tak sampai seminit boleh makan habis. Tapi bila pun saja jihad. Jihad yang Allah SWT ada tak dia sanggup tinggal, dia memang takut lewatnya dia terdapat habuan kebajikan daripada Allah SWT ataupun lewat mati syahid. Kita pernah dengar bagaimana Hanzalah dan sebagainya dikatakan apa dia ni tak sempat nak mandi wajib kau tak semua sebab apa nak menyahut surah Allah Taala jihad dia Allah SWT. Dan ramai di kalangan muslimat pada masa itu pada masa sahabiat sanggup korban harta dan gabung semua untuk fisabilillah. Ini semua adalah bertanda dia orang yakin kepada hari akhirat. Kalau tak yakin pada hari akhirat, orang tak sanggup. Pada masa dalam peperangan Tabuk kita tengok bagaimana muslimat kadang-kadang habis ni apa nikah emas dan sebagainya jual untuk bagi saham kepada perjuangan Islam dalam perang Tabuk dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan semua adalah kesan daripada kepada wa hum bil akhirati hum yuqinun. Macam kita hari ni dah tak mari ngaji kalau tak yakin hari akhirat. Tak mari, tak sanggup tinggal segala-galanya. Kesenangan di rumah kan, sanggup mari sini pula lah ngadu ke sini kepada. Mari juga nak ngaji sebab apa? Kita rasa di sana adanya pembalasan, adanya apa dia penilaian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita panggil wahum bil akhirati hum yuqinun. Ayat akhir ni sebenarnya kalau orang ni sudah cukup dah sebenarnya. Kalau saya yakin pada hari akhirat dia akan mari belakang. Dia akan minat beribadah. Kan? Dia akan minat apa dia bunuh orang. Dia akan bina masyarakat. Dia bina kebaikan dan sebagainya. Sebab apa? Macam saya sebut tadi lah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia rasa semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua kita panggil apa dia ni ciri-ciri orang muslimin yang akan dapat manfaat daripada Al-Quran Karim, iaitu 3 ciri lah. Yang pertama sekali adalah orang yang benar-benar melaksanakan salat. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan zakat, sumbangan dan sebagainya. Yang ketiga pula adalah orang yang yakin pada hari akhirat. Kan? Ulai kepada dia ni, ulai wahum bil akhirati hum yuqinun. Kan? Kemudian ayat yang berikut pula ialah apa habuan yang dia akan dapat orang macam ni. Orang yang susah payah semaya, susah payah melaksanakan ibadat zakat, susah payah membina keyakinan dia kepada akhirat dan sebagainya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang tak mendapat petunjuk daripada Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. Kalau tuan-tuan semua, kalau buka dalam ayat ni maknanya orang-orang macam tadi dia mujahadah diri dia untuk membina peribadi dia dan sebagainya. Allah Ta'ala kata ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka inilah yang berada di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni yang maknanya berada dalam mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali puncak yang tuan-tuan semua ialah ulaika humul muflihun. Mereka inilah benar-benar mendapat kejayaan. Kita ngaji bahasa Arab, hum itu makna taukid. Mereka ni benar-benar orang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua kebaikan orang berjaya yang hakiki orang macam itulah. Orang yang apa dia ni melaksanakan ataupun orang punya ciri-ciri yang kita bincang tadi. Orang inilah kata Allah Ta'ala pertama sekali dia berada dalam petunjuk atau dalam lingkungan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua pula ialah biasalah natijah orang yang berada dalam petunjuk ni ialah natijahnya adalah orang ni adalah orang yang akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Muflihun maknanya kejayaan dunia, kemudian kejayaan juga kejayaan di hari akhirat. Ini dua kejayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya kalimah falaha ni saya sebut maknanya sungguh. Falah maknanya kalau kita falah ni sungguh kita panggil. Waktu dia sungguhlah. Kalau di sawah padi kita panggil falah. Apa dia kita di sawah padi memang sungguh baru dia dapat hasil. Itulah terus semua kita dalam Islam ni. Kita dapat kejayaan di akhirat, dunia akhirat memang kena waktu dia lah. Dia tak akan lahir dalam keadaan apa dia ni angin-angin, dia tak lahir dalam keadaan berdoa semata-mata, tidak kan. Dia di sana dia perlu berusaha dan perlu kepada apa dia menepati apa yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu ulaika hum, mereka itulah mereka yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas tu pula tuan-tuan semua, golongan pertama tadi golongan yang ambil manfaat daripada Al-Quran. Kemudian ada golongan yang memang orang ni jauh daripada Quran pula ni. Allah Taala sebut bermula daripada ayat yang yang ke-6 ini, yang ke-7, ayat ke-6. Dia bicara tentang orang yang jauh daripada panduan Quran. Nah, sebab itulah saya sebut tadi kita syukur banyaklah kepada Allah Taala ni. Kita ni sebahagian daripada orang yang mendapat panduan daripada Quran. Tapi di sana tentu walaupun Quran ni hebatnya Quran ni, walaupun Quran mulia di sisi Allah Taala, tapi ada manusia yang memang tak siap ambil manfaat daripada Al-Quran kan. Bukan sekadar tak siap ambil manfaat, tapi dia tak sedar, kemudian dia halau orang lain pula. Dia sekat orang lain pula jangan ambil manfaat daripada Al-Quran Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-6 tu, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan ada di antara manusia itu orang yang pergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala tanpa ilmu. Dan ada pula yang menjadikan agama Allah Ta'ala sebagai olok-olokkan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Yang kita tahu semua, ada satu kisah yang diceritakan bagaimana satu orang dia sanggup dia sanggup beli kepada alat-alat yang yang melekakan diri dia. Dia utamakan benda tu daripada panduan Al-Quran. Kan? Kalau ikut dalam satu riwayat tentu semua, ada satu orang dalam dibincangkan dalam tafsir mengatakan satu orang pada masa dulu nama dia Nadir bin Haris. Nadir bin Haris ni apabila Nabi SAW ajak dia orang supaya ikut Quran, supaya kembali kepada ajaran Quran dan sebagainya, dia orang taksir. Kan, dia orang taksir, kemudian dia tersanggup mana hidup dalam keadaan leka-leka lagi. Kan, dia sanggup mana bersedak-sedak dengan kelekaan, dengan alat-alat main dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama dia cuba sekat orang lain jangan ikut dengan ajaran ibu Nabi SAW. Minggu satu riwayat mengatakan tuan-tuan semua, ada satu orang nama dia Nadir bin Haris saya sebut tadi. Dia beli seorang penyanyi lah. Seorang penyanyi dia beli, kemudian kerja penyanyi ni adalah untuk meleka-lekakan orang supaya jangan jadi dengan Nabi Muhammad SAW. Dia cari satu orang yang pakar lesni suara Filipino lah, penyanyi ni. Di mana tujuan dia beli tu semua ataupun dia upah dia orang ni supaya dia orang ni maknanya tak sejangan pergi pada Muhammad SAW supaya dia leka dengan benda-benda gini. Ini cara yang orang dia buat lah. Allah ni banyak benda gini ni. Melekakan manusia dengan permainan, melekakan manusia dengan hiburan, melekakan manusia dengan perkara batin dan sebagainya. Yang menyebabkan orang yang masuk situ. Habis masa dengan perkara leka-leka, sepatutnya masa yang Allah Ta'ala bagi, duit yang Allah Ta'ala bagi dia dan sebagainya, kehidupan yang Allah Ta'ala bagi sepatutnya dia bagi ketupuan kepada menghayati Al-Quran Karim. Tapi dia ini tak kata semua tak. Dia leka mungkin tu bukan ada dia leka tak, tapi dia ajar orang lain pula. Dia sekat orang lain pula supaya jangan ikut Al-Quran. Dia tak benda lain. Dia cari alat apa dia ni, dia buat tempat hiburan ke apa semua, jangan bagi sana supaya habis masa tempat hiburan dan sebagainya. Dan ada satu riwayat mengatakan, katanya Muqatil, salah seorang daripada ulama tafsir lah, kata nazalat fi Nadir bin Haris kana yakhruj tajiran ila Faris wa yashtari kutub al-a'ajim fayarwiha wa yuhaddithu biha Quraisyan wa yaqulu lahum inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yuhaddithukum haditha 'ad wa samud wa ana uhaddithukum haditha Rustum wasfin dia wa akhbar akasirah. Kemudian wa yatrukuna sima al-Quran. Mikul Qatil mengatakan ada satu orang nama Nadir bin Haris ni, dia ni pergi nego sebagai nego lah, pergi negeri Faris. Kemudian dia beli buku-buku daripada orang ajam lah.
Dia beli buku-buku atau benda-benda yang boleh buku-buku lah. Dah, kemudian dia balik cerita pada Quraisy. Buku ni sebenarnya dia cerita rasa dia nak menyedakkan supaya jangan orang pergi dengar apa dia Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kerja-kerja dia orang. Kan? Allah ni pun dalam bentuk berbagai-bagai kata semua, tak sewi orang yang ngaji Islam, tak sewi orang dengar agama Allah Taala dengan dia buat beberapa projek sebenarnya yang dia buat. Kalau dulu dalam bentuk macam ni dia orang buat kan. Dia beli buku-buku kemudian dia nak cerita masa-masa, yang penting dia nak cerita tu maknanya supaya nak alih pandangan orang lain supaya jangan dengar cerita-cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan dia pun balik cerita, beli buku-buku tadi balik ceritalah di Mekah ni. Dia kata Muhammad cerita tentang kaum Ad, kaum Samud, kita cerita tentang raja-raja yang hebat-hebat kan, dia pernah memimpin dunia dan sebagainya. Di mana tujuan dia tadi supaya wa yatruku nasima al-Quran. Tujuan dia supaya orang ni pakat tinggal dengan Al-Quran Karim. Itulah tuan-tuan semua, antara apa dia ni, ayat ni nak ceritanya ada jenis-jenis manusia macam tu kan. Jadi Quran ni bawa hidayah kepada dia orang, Quran ni bawa rahmat dia, tapi dia tak usir juga kan. Bukan sekadar tak usir, maknanya dia cuba cari penyebab menyebabkan dia tak terlibat dengan Islam ni, ataupun dia cuba halang orang lain supaya jangan mendekati agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia orang ni tuan-tuan semua, Allah Taala kata kepada apa dia ni, wa yattakhidha huzwa. Dia bukan sekadar nak paling orang daripada dengar Quran kan, tapi dia ngaji pula. Dia yattakhidha huzwa, makna dia apa dia ni, dan pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai Allah-Allah. Dia ngajak pula. Dia ngajak Quran, kata Quran ni reka-reka Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad pula sebagai orang buat Quran ni, apa dia ni penyihir dan sebagainya kan. Mana orang gila dan sebagainya. Dia nak nyanyi sama-sama dia orang kan. Ini ketua semua di antara orang yang diketepikan oleh hidayah Al-Quran Karim kan. Sampai itu dia buat kerja kan. Ini satu, memang betul lah Tuhan kata kepada akhir sekali, Tuhan kata ulaika lahum azabun muhin. Orang ni orang yang apa dia ni dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azab, mereka akan menerima azab yang dihina sekali. Ya, dari dunia di panduan Quran kita ikut, kemudian dia mengajak kok dengan panduan Al-Quran, maka munasabah sangatlah dia orangnya akan dapat azab yang begitu hina daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah satu ayat ni sebenarnya, walaupun ayat ni turun kepada Nadir bin Haris, tapi perangai ni sebenarnya ada semua dalam ini kan. Kalau tengok ada orang kafir pun ni antara perangai-perangai dia macam ni kan. Orang Islam begitu ada juga ini, orang Islam macam ni pun tak usir orang ngaji Islam, tak usir nak halang orang supaya jangan ngaji Quran dan sebagainya, dan berbagai-bagai yang kita tengok pada hari ni lah. Okay. Kemudian Nabi SAW sebut lagi sikap dia orang ni. Okay. Bukan sekadar apa dia ni, dia tolak dia tak usir dengan Quran kan. Allah Ta'ala sebut sifat dia orang ni macam mana. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum dengarnya, seakan-akan ada penyumbak di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Cuba tengok sikap dia kata terus kan. Kita sekadar terima Quran, tapi sikap dia pelik. Apabila dibaca pada dia Quran, ajak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dibaca Quran kepada dia orang. Kemudian apabila dibaca Quran kepada dia orang, dia macam mana sikap dia orang tu? Sikap dia tu semua sikap dia ni satu sikap yang luar biasa lah. Dia paling tak senang Quran. Tubuh badan yang berpaling dah, jiwa dia berpaling tak senang dengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan tak senang sekabuk kan, wala mustakbiran, dan kadang paling dan kadang takabur. Takabur ni tuan-tuan semua di antara apa dia sifat yang paling bahaya lah. Kan takabur lah tuan-tuan semua yang menyebabkan manusia ni tolak kebenaran. Kan sebab tu jenis biasanya dia bukan masalah Quran tak benar, bukan masalah Nabi ni, bukan Nabi tak jujur, tidak. Dia orang tolak kebenaran kerana mustakbiran, kerana ada sikap takabur sebenarnya. Sebab itulah sikap takabur yang antara sifat yang kalau kita perhati dalam Quran lah, ataupun dalam kitab-kitab sebagainya, antara apa dia ni penyakit yang paling bahaya lah. Penyakit ni antara penyakit yang menghalang daripada menerima kebenaran. Seperti Fir'aun kan. Fir'aun ni
Allah Ta'ala sebut dalam Quran wajahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum uluwan wa zulma. Kan dia orang ni dia yakin. Dia tahu dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Tapi kenapa sebenarnya dia tolak? Antara besar dan apa sikap takabur tu lah. Sifat ego yang ada pada diri manusia. Sebab kalau kita belajar lagi tak tasawuf ke apa akhlak sebagainya, ini antara sifat yang dibincang khusus berkaitan dengan sikap takabur ni. Supaya jangan ada dalam diri manusia. Kalau tuan-tuan perhatilah Quran lah. Allah Ta'ala maksudnya sangat sikap takabur dalam Quran. Berbagai-bagai bentuk Tuhan sebut supaya kita jangan ada sifat macam ni. Sebab kalau ada sifat takabur bahaya sangat. Di mana berlaku dalam kisah kita ni lah. Kita takabur yang sanggup tolak kebenaran. Dia paling sama ada paling tubuh atau paling diri dia paling perasaan dia tak usah terima kebenaran ni. Tak lain tak bukan kerana sikap takabur yang ada pada dia. Sebab itulah Quran Karim cerita sangat dalam Quran tuan-tuan semua. Allah Ta'ala cerita sangat dalam Quran mana dia sikap takabur ni mana berbagai-bagai bentuk saya sebut tadi lah. Takabur di antara apa dia ni, antara sifat yang dimiliki oleh iblis sehingga apa dia ni dia dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Tuhan sebut Quran sifat takabur, sifat Tuhan benci. Kemudian Tuhan sebut kisah-kisah orang lama kan, bagaimana dimasuk Allah Taala kerana sikap takabur. Kemudian Tuhan cerita akhirat bagaimana azab yang digunakan kepada orang takabur. Semua ni betul-betul yang berbagai-bagai yang dicerita oleh Quran ni supaya nak cabut dalam diri kita sikap takabur. Sebab dia bahaya sangat. Takabur sebutilah cukup untuk menolak kebenaran. Ramai dalam dunia kita sekarang dia tahu Islam ni benar. Dia tahu maknanya kita bawa ni barang molek. Tapi kenapa dia tak terima? Sebab ada sifat muntakduran. Sifat apa? Sifat takabur yang ada dalam diri dia. Sebab tu di antara benda tersebut sini adalah wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran. Apabila dibaca ayat dia paling keadakan takabur. Ka'annahum lam yasma'ha ka'anna fi udunai baqara. Seolah-olah macam dia tak dengar. Seolah-olah ada benda dalam telinga ni sebabkan terhalang daripada menerima kebenaran. Itulah satu semua antara apa dia ni Allah Ta'ala gambarkan sifat orang-orang yang tolak kebenaran Quran ni. Itulah sifat dia. Walaupun Quran itu sebenarnya benar, habis Quran benar kan, tapi kerana sifat yang tak comel yang daripada diri, tak sekali dia tolak apa kebaikan dalam Quran. Maka munasabah sikap dia tadi Tuhan sebut dengan ayat akhir itu Babashir bi'adzabin alim. Gembiralah mereka ni, orang macam ni dengan azab yang begitu pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua yang kita sebut tadi. Antara benda besar yang saya sebut tadi adalah masalah takabur itulah. Takabur antara apa dia ni perkara yang paling besar sekali menyebabkan jadi masalah kepada manusia. Dan benar Allah Ta'ala Nabi sebut dalam hadis kata la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Nabi kata tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk syurga Allah Ta'ala orang yang ada sikit saja bersifat sikap takabur cukup untuk tidak akan melayakkan dia untuk dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia boleh berlaku tu. Kalau sebab takabur dia boleh dia tolak kebenaran. Tolak kebenaran, kemudian banyak perkara yang boleh berlaku dalam kehidupan dia lah. Cuba tengok dalam kehidupan kita bagaimana orang yang takabur ataupun orang something ataupun orang yang apa dia ni orang yang takabur kita kan bagaimana kita tengok dalam kehidupan dia orang. Cuma yang besar sekali ialah dia adalah apa dia penghalang utama daripada menerima kebenaran Al-Quran. Sikap takabur. Kemudian kita di ayat ke-8 pula innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka akan mendapat syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Tadi Allah Ta'ala ada bicara tentang bagaimana kesudahan orang yang tolak Quran kan. Maka lepas pula Allah Ta'ala cerita tentang orang yang molek pula. Biasalah Quran ni antara ciri-ciri Quran ni kalau dia bicara tentang orang baik, lepas tu dia akan cerita orang jahat. Ataupun orang baik, kemudian akan cerita pula bagaimana kesudahan orang baik sebagainya. Tadi dia bicara bagaimana kesudahan orang takabur, orang yang tolak panduan Quran, babashir bi'adzabin alim. Lepas tu pula Allah Ta'ala cerita tentang orang beriman pula. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman ni bila sebut beriman tu semua kan, dia akan buat amal soleh lah. Macam saya duk urai semua. Kalau ada iman ni, iman dia akan tolak diri dia supaya dia buat kebajikan. Kalau benar-benar iman dia hidup, iman dia berfungsi, iman dia akan tolak orang beriman tadi supaya bertindak
untuk melaksanakan kebaikan. Betul lah, saya kutub rahimahullah ta'ala kalau kata kalau orang tu mengaku iman, tiba-tiba tak nampak luaran dia tu apa dia nak tabiat iman katakanlah kan. Tabiat iman banyaklah, dengan Tuhan dia jaga, dengan makhluk dia jaga dan sebagainya kan. Kalau tiba-tiba tak ada benda tu percaya maknanya iman dia bermasalah. Kalau benar-benar dia beriman, akan lahirnya wa'amilus solihat, akan melahirnya segala amal soleh. Sebab iman akan bina dia. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, semua orang beriman dan amal soleh, apa dia habuan dia? Lahum jannatun na'im. Mereka akan dapat habuan yang begitu besar, nikmat yang begitu hebat dalam syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bincang baru ni dalam surah apa? Dalam surah Sejadah kan. Kenikmatan yang Nabi SAW ringkaskan, di mana mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, kemudian tak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu rumusan kepada kenikmatan yang begitu hebat yang disejuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sanggup dalam kehidupan dunia ni beriman dan bermujahadah untuk melaksanakan tuntutan iman. Sungguh dia beriman kepada Allah Taala, kemudian melaksanakan tuntutan iman dia sungguh juga. Maka orang macam ni tak sia-sia lah. Orang macam ni akan dinilai, akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan penghargaan biasa, tapi penghargaan yang kemuncak, iaitu akan dapat kenikmatan syurga yang berbagai-bagai yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga ni tuan-tuan, kenikmatan ni bukan sehari dua. Dalam dunia kadang-kadang orang pergi tempat sedap-sedap mungkin 3-4 hari ya, kalau orang ada sedap 3-4 hari ya. Tapi dalam syurga ni bukan sehari dua kenikmatan, khalidina fiha. Maknanya kenikmatan berpanjangan. Kalau dalam dunia ni, kalau orang pergi mana ada pergi sepak sedap-sedap kadang-kadang 2-3 hari gitu ya, patut kelik. Kalau ke mana kan? Tapi syurga Allah Ta'ala ni adalah khalidina fiha. Dia berpanjangan sampai bila-bila masa. Khalidina fiha wa'adallahi haqqa. Dan itulah janji Allah Ta'ala yang benar. Tuhan janji kepada kita lah, orang beriman yang akan dapat gini-gini, insya-Allah janji ni akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita janji nak kehidupan manusia, kadang-kadang ada warna-warna sebadak, ada benda-benda pelik, kadang-kadang tak tunai janji, tapi janji Tuhan ni confirm. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janji dia. Sebab itulah kita pun beramal, kita pun beramal soleh, sebab kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita kan. Kita. Jadi dia kata sungguh yo kan ni kan. Tak timbul kita lah beriman ni. Ya Allah, kau Tuhan bagi syurga kita kan. Kecuali kita tak beramal, baru kita kata ya Allah dah, kita dah beramal, kita harap kita lah janji daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin janji Tuhan ni wa'dallahi haqqan, janji yang benar kan. Wa huwal azizul hakim. Allah Taala yang Maha Perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala apa dia ni Maha Bijaksana. Itulah satu semua rumusan daripada Allah Taala, maknanya orang beriman kalau ke mana pun insya-Allah akan ditempatkan dalam tempat yang begitu mulia kan. Tempat yang apa dia ni, yang cukup nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa dah? 5 minit. Kita bisa lagi Allah khalaqas samawati bighairi amalin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batta fiha min kulli dabbatin wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Ayat ke-8, ke-9 kita terus pada ayat apa dia ni ke-10 ni, Allah Taala masih lagi ajuk orang kafir supaya beriman kepada dia lah. Kan? Saya lagi Allah Ta'ala terus nak ajak lagi supaya kafir supaya kembali kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala bawa bukti bagaimana kuasa Tuhan. Kan? Maknanya Tuhan bawa sosok terus supaya manusia ni klik ataupun rujuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kalau sebelum semua berhala, semua kafir pun tak sah lah. Cuba kamu tengok bagaimana kuasa-kuasa Allah Ta'ala ni. Dalam ayat yang ke-10 ni tuan-tuan semua, Allah Ta'ala sebut 4 sebenarnya bukti kuasa Tuhan supaya nak ajak dia orang ni kembali kepada Allah Ta'ala. Benda besar-besar yang Allah Ta'ala cuma minta supaya kita perhati. Gapa dia 4 perkara ni, cuba tengok ayat yang ke-10 tu. Dan dialah mencipta langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Yang pertama sekali dia tengok Allah Ta'ala ajak dia supaya tengok bagaimana penciptaan langit. Tak ada tiang. Tak, cuba tengok daripada selatan, tahu tak ada tiang sapu. Rumah kita kalau rupanya sikit kita perlu perhatian dan sebagainya.
Kita nak tengok setiap hari macam mana dia boleh teguh. Bagaimana dia boleh diri dalam keadaan macam ni sedangkan benda tak ada tias kat Abu. Sedangkan benda yang atas kadang macam bangunan kamu semua dia boleh berhenti ya. Cuba tengok kamu wahai manusia, kamu dah tengok setiap hari bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk tengok ke bagaimana Allah Taala cipta langit tak ada tias rambut, tak ada. Ini satu Allah Taala sebut dia. Yang kedua pula ialah wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Dialah yang menetapkan gunung ganang di permukaan bumi agar ia bumi tidak menggoyangkan kamu. Ini peranan peranan dia panggil peranan bukit lah. Bukit sebenarnya tu peranan dia adalah sebagai paku tu untuk menegakkan apa dia bumi supaya tak bocor. Sebab itulah kadang-kadang siapa-siapa orang yang nak bukit pakai berlaku pelik-pelik kadang-kadang bagi kau semua mereka macam itulah. Sebenarnya dari Quran kata apa? Quran sebut dan benar dibukti oleh sains sebenarnya. Bumi apa dia ni bukit ni adalah apa sebagai tunjang kepada bumi. Tak gerak bumi kerana ada bukit tak terus. Bukit yang kita ingat atas sampai bawah sebenarnya terus semua. Ini semua dah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi yang kita duduk sekarang tak kocok, tak gabung sebab adanya rawasiya. Sebab apa? Sebab adanya wa alqa fil ardi rawasiya. Bukit-bukit yang menjadi tunjang kepada bumi ini. Itu dua dah sebut kuasa dia. Yang ketiga pula abasafiha min kulli dabbah. Allah Taala apa dia ni membiarkan segala macam jenis makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Kita boleh tengoklah dari dunia ada berlaku. Binatang itu binatang ni ke semua tu kepulauan manusia. Ini semua bukan pandai-pandai orang dok ni. Berbagai-bagai haiwan yang dicipta oleh Taala berjalan di muka bumi. Ini semua bukti tentang kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga. Yang keempat pula tuan-tuan semua ialah wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Yang keempat adalah kami turunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Yang keempat pula adalah mana satu hujan. Hujan adalah apa dia ni? Wasilah kepada apa dia ni? Sumbernya bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tu empat perkara yang Allah Taala sebut kepada dia orang lah supaya dia berhati bagaimana kehebatan dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau banding dengan berhala-berhala yang kamu semua kamu dia orang ada ni. Lepas tu ayat terakhir dia kata hadza khalqullah. Inilah empat perkara ni apa dia ni kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai manusia, wahai orang tak beriman, wahai orang semua berhala, ni Tuhan kami yang kami semua ni maha kuasanya dia. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Apa dia ni? Oleh itu kata dia apa dia ni, inilah ciptaan Allah Ta'ala, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah dicipta oleh sebahanmu selain daripada Allah Ta'ala. Hak mana hak berhala kamu buatnya? Itu yang cara baca dia. Tuhan sebut sosok yang dia boleh tengok bagaimana kuasa Tuhan. Dia kata inilah apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu nak tanya hak Tuhan kamu semua mana dia buatnya? Tak, berhala yang kamu duk puja, berhala yang kamu duk sembah, berhala yang kamu duk minta kamu yang dia buat. Tapi gitulah tuan-tuan semua dia orang ni. Saya kata balil zalimuna fi dhalalin mubin. Dia orang ni memang zalim sangatlah dia ni. Tak kena pada tempat. Sepatutnya dia semua Tuhan yang maha kuasa tadi sepatutnya. Tapi dia semua berhala. Mana zalim lagi dia pada mana zalim. Dia letak diri dia tak kena pada tempat. Sepatutnya dia semua Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta segala-galanya, tapi dia semua selain daripada Allah Taala. Ni panggil orang zalim ni. Balil zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang zalim, mereka ni zalim sungguh berada di serta yang nyata. Maknanya tak kena cara ajar Nabi nak hidup. Pada sepatutnya dia semua Allah Taala yang maha kuasa segala-galanya, tapi dia tak. Dia semua benda-benda yang tidak kuasa, berhala-berhala yang mereka cipta ataupun ideologi-ideologi yang mereka cipta dan sebagainya. Itulah tuan-tuan semua antara benda yang apa dia Allah Taala cuba nak meyakinkan dia orang bahawa inilah Allah Taala yang sepatut kamu sembah, yang sepatut kamu wakaf hidup kamu untuk Allah Taala. Tuhan macam inilah, bukan Tuhan berhala-berhala yang kamu sembah yang mana tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak ada kuasa kepada satu pun. Yang kuasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua yang kita dapat
sampaikan pada pagi ini. Kita harap insya-Allah moga sedikit sebanyak panduan yang kita baca pada pagi ini moga kita dapat manfaat bersama insya-Allah taala. Dan kita doa sentiasa bahawa kita doalah supaya kita sentiasa dapat manfaat daripada Al-Quran Al-Karim. Dan kita doa sama setiap kali kita ngaji kan, minta Allah Taala dia buka hati kita dapat manfaat yang sebanyak-banyaknya daripada Al-Quran Al-Karim. Kita tak sejadi macam orang lain lah, orang yang tidak menghargai Quran, bukan sekadar tidak menghargai, tapi mereka yang menepikan panduan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Kesannya adalah mereka akan diazab, mereka akan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekatlah untuk pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan daripada kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وأمنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده.